Oh boy. Hai, selamat sejahtera semua. Saya Stephanie Chuan dari Embadak. Hari ini saya akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan projek PBL Biologi yang bertajuk fermentasi, iaitu mengaplikasikan konsep fermentasi untuk menghasilkan produk makanan. Sebelum itu, apakah fermentasi? Fermentasi ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Selepas proses glikrosis, iaitu proses penguraian glukosa kepada piruvat, piruvat yang terhasil akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Marilah kita mulakan eksperimen ini. Untuk menjalani pembuatan roti, kita perlu menyediakan bahan dan radas, iaitu kayu pengelet tor, pad silikon tidak melekat untuk tor, sudu penyukat, bungkus berbaut, berus, penapis tepung, pengikut stor, mangkuk besar dan juga kertas pembakar. Untuk bahan, kita perlulah menyediakan soja 10 batang, tenaga bergluten tinggi 340 gram, tenaga bergluten rendah 60 gram, gula kastong 50 gram, air 70 gram, susu 160 gram, mentega 50 gram, cecair telur 40 gram, yeast dan garam 5 gram, dan coklat sebagai hiasan. Inilah jumlah kos yang kami telah digunakan. Mula-mula masukkan tenaga bergluten tinggi dan rendah ke dalam mangkok yang besar, dan juga masukkan gula kastong, garam, yeast, cecair telur, susu. Kita perlu menambahkan susu dan air ke dalam mangkuk besar sambil kacau dengan rata. Setelah membentuk dough, masukkan mentega dan terus mengulek sehingga keadaan meresap. Pindahkan dough yang telah diulek ke mangkuk kecil. Kemudian balurkan dough dan biarkan fermentasi sehingga 2 atau 2,5 kali ganda saiz asal. Bahagikan dough kepada beberapa bahagian yang sama saiz dan sama berat. Dan teruskan fermentasi selama 20 minit. Selepas itu, gulungkan dough ke dalam bentuk lidah lembu. Terbalikkan bahagian lain dan gulung dari satu sisi ke dalam jalur. Kemudian balurkan dough. Keringkan sosis yang telah dicairkan. Gulingkan dough menjadi panjang kira-kira 40 cm. Dan bengkokkan kedua-dua ujungnya selari dengan bentuk U. Letakkan sosis atas bengkok dough. Letakkan kepala dough di sekeliling sosis dan lalui selekor untuk membuat bentuk anak. Inilah hasil anak kami. Kemudian masukkan ke dalam ketuha hingga fermentasi 2 kali ganda saiz asal. Selepas fermentasi, keluarkan dan sapukan permukaannya dengan cecair telur. Masukkan ke dalam ketuha yang telah dipanaskan pada suhu 160 darjah dan bakar selama kira-kira 20 minit. Bakar sehingga permukaannya berwarna. Ingat memakai sarung tangan penebas semasa mengangkat barang yang panas, supaya tidak akan cedera. Akhirnya, lukiskan mata dengan coklat cair selepas roti sejuk. Inilah produk makanan kami. Marilah kita menjemput kawan saya untuk merasakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemerhatian tadi, fermentasi adalah pemecahan glukosa yang tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Fermentasi terbahagi kepada dua, iaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Contoh fermentasi alkohol dapat dilihat dalam pembuatan roti tadi.
Alkohol dan karbon dioksida dalam pembuatan roti terbentuk daripada pemecahan karbohidrat iaitu gula dan kanji yang terdapat secara semula jadi dalam tepung. Yeast menggunakan gula dengan memecahkannya menjadikan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan dapat menjadikan adunan air sehingga roti menjadi lebih kembung dan lembut. Jadi, etanol pula akan meras sebaik sahaja roti dibakar. Inilah pembentangan kami untuk projek ini. Sekian, terima kasih.